pertama dulu. Seseorang yang keluar dari tempat kerja dalam waktu pejabat untuk urusan peribadi, dalam masa yang sama dia tidak buat tuntutan perjalanan yang dia memang layak, tuntutan waktu lain lah, adakah dia dikira sudah cover ruang pendapatan syubhah atau masih dikira khianat pada gajinya? Ada waktu dia orang panggil apa sekarang, mengular ke apa, dia bertukar menjadi ular. Ada masa dia mengular, lepas tu ada dia memang dia buat kerja waktu lain, tapi dia kata oh yang ni saya OT ni saya tak nak claim lah, nak cover yang dia menjadi ular tadi. Ala ke syubhah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apabila kita bekerja, kita kena tengok terms and condition kita punya cara kerja. Ada cara kerja yang memang kita tak perlu 9 to 5 berada di pejabat, nature kerjanya berbeza. Macam lecturers macam saya, contohnya memang tak semestinya berada di pejabat. Saya boleh buat kerja tu di rumah dan memang tak ada punch card, dan memang based on trust. Saya boleh buat research, saya boleh pergi conferences untuk menambahkan kepakaran, begitu. Tapi ada kerja yang kalau tuan-tuan tanya dalam konteks yang kena dekat pejabat 9 hingga 5 petang ataupun begitulah, maka bila kita masuk kerja, kita dah ikat janji. Nak kena faham dulu sebab apa tak boleh keluar ni tau. Kita ikat janji. Janji kita tu termaktub dalam hadis Nabi dan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya orang yang beriman, tepati janji kamu. Bila janji kita kata ya kita faham 9 sampai 5 tak boleh keluar kita kecuali keluar urusan kerja pejabat, maka kita kena tepati. Dan yang kedua, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, orang Islam pegang pada syarat dia. Dia setuju pada terma tu, dia pegang. Baik, sekarang ditanya nak keluar kerana urusan peribadi, patutnya tak boleh keluar, kan? Maka ada terms yang mengatakan boleh keluar urusan peribadi kalau dapat izin. Maka kalau kita keluar tu selepas dapat izin daripada general manager, daripada CEO, maka tak ada syubhat apa-apalah, dah diizinkan. Ya, ataupun kita keluar tu ambil cuti separuh hari, tak ada apa-apa. Tapi yang kesnya ni, kes kita keluar tidak ada izin, keluar begitu saja. Nak cover balik macam mana? Boleh tak claim. Baik, kalau tidak claim, kena tahu kita keluar gaji, kita kena buat calculation. Gaji kita berapa sebulan, jam kerja kita setiap bulan berapa jam, bagikan 1 jam berapa ringgit kita patut dapat. Boleh faham? Katalah satu jam kita patut dapat RM50. Maka kita keluar 3 jam, terus balik lepas tu patut RM150. Kalau kita claim minyak tu, claim tu 100 je, 50 lagi mana nak buang? Nampak? So tak selesai lagi maknanya. So bagi saya cara nak kiranya begitu. Kita keluar tanpa izin tetap satu kesalahan. Ya, kesalahan sebab kita ingkar kita punya janji. Tapi pendapatan kita tu jadi syubhat bukan sebab ingkar janji tu, tapi sebab kita tak bekerja pada waktu yang dijangka kita bekerja. So jadi dia syubhat. Syubhat kena bayar tadi 150. Ya, bila nak bayar 150 tak claim, boleh cover okey. Tapi ada juga satu cara lagi yang orang buat, adalah mereka balik lambat. Ada kan? Dia balik lambat. Tapi balik lambat ni, tuan-tuan jangan rasa saya balik lambat saya dah cover dah. No. Bila seorang saja balik lambat, tuan-tuan pakai elektrik tak? Buka komputer tak? Siapa bayar? Patutnya semua orang dah tutup elektrik, pintu semua dah kunci, lampu dah tutup, syarikat tak perlu bayar apa-apa dah, elektrik tak bergerak dah, kecuali server je mungkin bergerak. Tiba-tiba tuan-tuan seorang duduk situ pasang aircon kuat, maka itu akan bertambah syubhat lagi. Boleh faham? Tuan-tuan sambung kerja 3 jam, tuan-tuan seorang-seorang bertambah syubhat lagi ada. Maka sebab itu kena minta izin adalah yang terbaik. Ada yang terbaik, ataupun kalau tak mampu tadi bayar tu habis, tak payah sambung kerja maknanya. Ataupun tuan-tuan cover dengan cara, ini tengok cara kerja lah. Kalau ada tugas yang expected untuk siap, sebab keluar 3 jam awal tu tak siap, tuan-tuan balik rumah siapkan di rumah. Itu kalau jenis kerja yang based on tugas. Tapi kalau based on
jam waktu tak boleh tuan-tuan. Wallahu alam.